Dan ketika itulah Allah memperbodohkan Ya'juj wal Ma'juj. Tempat mana mereka sampai, di mana mereka sampai, maka di sanalah kalian akan melihat kerosakan. Di mana mereka pergi, di sanalah kalian akan melihat satu kemusnahan. Siapa sahaja yang berjumpa dengan mereka, mereka akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi alhamdulillah, kita dah sampai pada siri yang episod yang 11, 10 tanda besar kiamat. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung daripada episod 10. Sebelum ni kita dah bincang dalam episod 10 macam mana keadaan bumi pada ketika itu dan macam mana Dajjal dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Lalu bila mana Nabi Isa alaihi salam telah pun membunuh seorang lelaki yang sangat bahaya di atas muka bumi, yang mana lelaki ini adalah satu orang lelaki yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan itulah bila mana Nabi Isa AS telah pun membunuh Dajjal, ketika itulah Allah memberitahu kepada Nabi Allah Isa AS, wahai Isa, bersegeralah kalian, bersegeralah bawa pengikut-pengikut kamu, bersegeralah bawa tentera-tentera kamu naik ke Bukit Tur Saina, kerana pada detik ini telah pun keluar satu makhluk yang sangat dahsyat di atas muka bumi, dan tidak ada satu bangsa, tidak ada satu puak yang boleh memerangi makhluk ini kerana dahsyatnya makhluk ini. Dan makhluk inilah dikenali sebagai Ya'juj wal Ma'juj. Satu bangsa yang sangat ramai. Saking ramainya Ya'juj wal Ma'juj, sampaikan Nabi gambarkan kepada kita ramai mana Ya'juj wal Ma'juj. Kata Nabi SAW, au kama qala, kalaulah mereka Ya'juj wal Ma'juj ni melalui satu sungai, pergi ke satu sungai dan mereka minum air sungai itu, nescaya sungai itu akan kering. Dan tentera Ya'juj wal Ma'juj yang berada dekat belakang, bila mana mereka sampai ke sungai itu, mereka tak sempat minum, tapi mereka sampai saja di sungai itu, mereka akan kata, kering ini disebabkan orang yang berada di hadapan lah minum, sampaikan kita pun tak sempat. Itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi. Mereka berjalan dengan sangat ramai dalam satu kumpulan yang depan ni minum, sampaikan yang belakang ni tak sempat untuk minum, dan sampai kering air sungai itu. Ada riwayat ulama mengatakan sungai itu adalah sungai Tabariyah, panjangnya 23 km. Itu telah pun kering disebabkan Ya'juj wal Ma'juj. Itu pun bukan semua yang minum. Sebab itulah sampaikan ada ulama yang gambarkan ramai mana Ya'juj wal Ma'juj. Ulama nisbahkan ramai mana Ya'juj wal Ma'juj. Ada ulama yang menisbahkan satu orang manusia 10 orang Ya'juj wal Ma'juj. Nisbah ulama 1 dengan 10 Ya'juj wal Ma'juj. Wallahu alam, sangat ramai. Sebab itulah Nabi gambarkan kepada kita, Nabi ceritakan kepada kita macam mana ciri, macam mana perwatakan, macam mana wajah Ya'juj wal Ma'juj. Antara yang dikatakan oleh Nabi, Ya'juj wal Ma'juj ni adalah satu bangsa yang sangat kuat, satu bangsa yang sangat ganas. Tidak ada manusia pun, tidak ada satu manusia pun yang mampu nak melawan Ya'juj wal Ma'juj. Ingat, pasukan Imam Mahdi telah pun mengalahkan 80 buah negara, telah pun melawan 80 buah negara. Sampaikan Nabi kata bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sebesar itu, bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat itu. Hebat tentera Imam Mahdi, tapi tak mampu nak melawan Al-Masihud Dajjal. Tapi bila mana turunnya bantuan daripada Allah Isa alaihi salam, Nabi Isa boleh membunuh Dajjal. Tapi bila mana Allah keluarkan Ya'juj wal Ma'juj, Nabi Isa alaihi salam tak akan mampu nak melawan bangsa Ya'juj wal Ma'juj. Dan kata Nabi SAW lagi, mereka mempunyai muka yang sangat lebar dan muka mereka seperti satu perisai yang bulat. Wallahu a'lam macam mana. Dan Nabi kata mereka mempunyai 2 mata, dan mata mereka sangatlah kecil, sepek, dan bilangan mereka sangat ramai. Ada riwayat daripada Al-Hakim dalam Mustadrak yang mengatakan
jumlah manusia ni dinisbahkan satu manusia dengan 10 Ya'juj wal Ma'juj, dan dalam Ibnu Katsir pun mengatakan Ya'juj wal Ma'juj ni satu kumpulan dengan sangat ramai. Dan ulama mengatakan Ya'juj wal Ma'juj ni adalah manusia macam kita. Mereka bukan berada di alam gaib, tapi mereka berada di alam nyata macam kita. Boleh sentuh dinding, boleh duduk di kerusi, boleh makan, minum dan sebagainya, sebab mereka manusia. Mereka berjisim macam kita. Dan kata ulama lagi, Ya'juj wal Ma'juj ni bukan dalam kalangan jin, kerana dia adalah manusia tapi satu bangsa yang sangat kuat. Dan Nabi pernah kata tidak ada satu bangsa pun yang boleh memerangi Ya'juj wal Ma'juj. Dan apabila keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, mereka akan melakukan kerosakan, mereka akan melakukan kebinasaan, dan mereka akan membunuh. Sebab itulah Zulkarnain tak pernah nak melawan Ya'juj wal Ma'juj. Sebab itulah bila mana Zulkarnain diberitahu oleh satu kumpulan, satu kampung yang ada satu bangsa, bila mana dia keluar mereka akan lakukan kerosakan, Zulkarnain memilih untuk buat tembok. Zulkarnain membuat tembok supaya Ya'juj wal Ma'juj tak boleh nak melepasi tembok tersebut. Tempat mana mereka sampai, di mana mereka sampai, maka di sanalah kalian akan melihat kerosakan. Di mana mereka pergi, di sanalah kalian akan melihat satu kemusnahan. Siapa sahaja yang berjumpa dengan mereka, mereka akan mati. Mereka akan dibunuh oleh Ya'juj wal Ma'juj. Itulah sifat mereka. Sebab itulah mereka akan pergi ke seluruh bumi ini, membinasakan, kerosakan, melakukan kezaliman dan sebagainya, sampai satu tahap mereka menyangka yang mereka telah pun membunuh keseluruhan penduduk bumi. Bila mana mereka menyangka yang mereka telah pun membunuh keseluruhan penduduk bumi, ada dalam kalangan Ya'juj wal Ma'juj ni memberi cadangan kepada kalangan mereka, kita telah pun membunuh penduduk bumi. Apa kata kita bunuh pula penduduk yang berada di langit? Dan cadangan itu disetujui oleh kesemuanya, yang menyebabkan dalam kalangan kesemuanya Ya'juj wal Ma'juj mereka ambil anak panah lalu mengarahkan ke arah langit, lalu dilepaskan ke arah langit supaya mereka nak membunuh keseluruhan penduduk-penduduk yang berada di langit. Dan ketika itulah Allah memperbodohkan Ya'juj wal Ma'juj. Allah perbodohkan mereka, yang mana bila mana Ya'juj wal Ma'juj mereka melepaskan anak panah mereka, bila mana jatuhnya anak panah mereka, Allah meletakkan darah di hujung-hujung anak panah mereka. Lalu yang menyebabkan bila mana mereka melihat anak panah mereka jatuh, adanya darah, gembira, seronok mereka. Seronok mereka disebabkan mereka menyangka penduduk langit pun telah pun mati di tangan mereka. Yang seronoknya mereka menyangka panahan mereka kena kepada penduduk langit, yang menyebabkan keseluruhan pasukan Ya'juj wal Ma'juj bersorak gembiranya mereka, padahal tidak. Padahal Allah memperbodohkan mereka dengan meletakkan di hujung anak panah itu adanya darah. Tengok macam mana Allah nak memperbodohkan satu-satu makhluk yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah bila mana Nabi Allah Isa alaihi salam dengan tenteranya berada dekat Bukit Tur Saina, sedang memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan kepada Allah, maka Allah turunkan bantuan Allah untuk menghapuskan Ya'juj wal Ma'juj. Siapa bantuan Allah? Adakah Allah akan turunkan satu bala tentera yang sangat ramai? Adakah Allah akan turunkan satu bala tentera yang sangat kuat? Adakah Allah akan turunkan satu bala tentera yang sangat kuat dan besar? Tidak. Allah hanya menurunkan satu bala tentera yang sangat kecil dan sangat lemah, iaitu ulat. Ulat itulah akan pergi kepada Ya'juj wal Ma'juj, akan pergi kepada setiap Ya'juj wal Ma'juj, pergi dekat leher mereka, maka ulat itu akan menggigit keseluruhan Ya'juj wal Ma'juj, yang menyebabkan gigitan itu mematikan Ya'juj wal Ma'juj. Tengok, satu bangsa yang sangat kuat. Bahkan Nabi pun mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang kuat, puak ini adalah puak yang kuat. Bahkan tidak ada satu bangsa di atas muka bumi, tidak ada satu puak pun yang ada di atas muka bumi yang mampu nak melawan Ya'juj wal Ma'juj. Tetapi disebabkan Allah nak memperbodohkan, disebabkan Allah nak mengaibkan, nak memalukan musuh Allah Ya'juj wal Ma'juj, Allah hanya menurunkan makhluk tentera yang sangat kecil, yang sangat lemah,
ulat untuk mematikan Ya'juj wal Ma'juj. Dan ketika itulah bumi melihat Ya'juj wal Ma'juj keseluruhan mati disebabkan gigitan daripada ulat. Kita tengok apa yang berlaku kepada musuh Allah yang sebelum ni. Kita tengok apa yang berlaku kepada Fir'aun. Sampaikan dia menyangka yang dia ni adalah Tuhan. Sampaikan dia menyangka dia adalah Tuhan sekali alam. Sampaikan dia nak bunuh Nabi Musa AS. Tetapi di hujung riwayat, Fir'aun dia mati dalam keadaan kelemasan. Kita tengok pula macam mana berlaku kepada Namrus. Kita tengok juga berlaku kepada tentera Abrahah. Yang mana tentera Abrahah, tentera yang bergajah, semenanjung Arab ketika itu tidak pernah melihat satu bala tentera yang sekuat Abrahah. Sampaikan semenanjung Arab tak akan mampu nak melawan tentera Abrahah, saking kuatnya tentera Abrahah. Tapi bila mana Allah nak mengaibkan satu-satu orang musuh Allah, Allah hanya datang burung sahaja untuk membunuh keseluruhan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tengok juga apa yang berlaku kepada musuh Allah, Abu Jahal dengan Abu Lahab. Tengok macam mana akhir riwayat hidup mereka, macam mana kematian mereka sangat memalukan. Itulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku kepada Ya'juj wal Ma'juj. Bila mana Isa AS dapat berita yang Ya'juj wal Ma'juj telah pun dibunuh, telah pun mati, ketika itulah Nabi Allah Isa bersama pengikutnya turun, bersama tenteranya turun, dan mereka mendapati, Nabi Isa AS dapati yang bumi ini dipenuhi dengan bangkai, dipenuhi dengan mayat Ya'juj wal Ma'juj. Sampaikan mereka tak akan mampu nak berjalan disebabkan penuhnya bumi dengan Ya'juj wal Ma'juj. Saking ramai yang mereka, sampaikan bumi ini penuh, tidak ada satu tempat untuk mereka berjalan. Maka naik balik mereka ke Bukit Tur Saina, minta bantuan lagi sekali kepada Allah supaya Allah bersihkan sekalian mayat Ya'juj wal Ma'juj. Maka ketika itulah Allah menurunkan hujan untuk membersihkan bumi daripada kekotoran Ya'juj wal Ma'juj. Dan ketika itu jugalah Allah menghantar burung-burung untuk mengambil mayat Ya'juj wal Ma'juj untuk diletakkan di satu tempat. Dan ketika itulah Nabi Isa AS bersama tenteranya turun ke bumi, dan mereka pun melihat bumi dalam keadaan yang sangat bersih. Tidak ada mayat, tidak ada bau busuk daripada mayat Ya'juj wal Ma'juj. Dan ketika itulah manusia hidup sangat aman. Ketika itulah manusia hidup dengan sangat tenang dalam pemerintahan Nabi Allah Isa AS bersama dengan Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Sampaikan Nabi kata, Aukama qala, zaman itu adalah zaman yang mana zaman keberkatan, zaman Allah keluarkan segala isi bumi, yang mana manusia ketika itu dapat merasai keberkatan bumi pada ketika itu. Zaman itu zaman dipenuhi dengan kebaikan, 0% kejahatan. Tidak ada kejahatan walaupun sedikit pada zaman itu, yang mana manusia akan hidup bersama Nabi Allah Isa AS. Nabi Allah Isa AS pun akan hidup bersama Imam Mahdi. Maka manusia akan melihat dengan jelas bagaimana watak, bagaimana wajah Nabi Isa. Manusia akan melihat dengan jelas macam mana watak dan wajah Imam Mahdi. InsyaAllah kita akan sambung episod yang ke-12. Saya akan ceritakan apa keberkatan apa ada pada zaman itu, berapa lama Imam Mahdi ataupun berapa lama Nabi Allah Isa ni akan hidup, dia akan berkahwin dengan siapa, akan ada anak siapa anak Nabi Isa AS. InsyaAllah kita akan kongsikan dalam episod yang ke-12. Moga-moga pada kali ini, episod pada 11 pada kali ini memberi manfaat kepada anda, dan anda pun boleh kongsikan kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.